Sebagai pembukaan pada malam ini, saya mengajak semua yang berada di sini dan juga para hadirin ataupun hadirat berada di rumah untuk sama-sama kita mendoakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa, merahmati, memberikan keselamatan, keafiatan di akhirat kepada almarhum Pak Sumit, ya. Mohon Allah Subhanahu Wa Taala mencuri-curi rahmat ke atas rohnya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala peninggalan Pak Sumit ini tidak menimbulkan isu yang tak sepatutnya, ya. Saya terpaksa buka dengan isu ni kerana bila kami post doa untuk Pak Sumit, timbul posting-posting ataupun komen-komen yang bagi saya agak sangat tidak sesuai dengan waktunya, ya, sangat tidak sesuai dengan waktunya. Apa yang dipermasalahkan oleh sebahagian pihak adalah mereka kata tak sepatutnya membuat doa sebegitu. Apa doanya? Dalam posting sidang kalam kami menulis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah sunnah, betul? Bahkan di surah Al-Quran, bila ditimpa musibah, orang beriman kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila mati orang yang mengingatkan manusia kepada Tuhan, mengingatkan manusia kepada kesalihan, itu adalah musibah. Kemudian kami tulis, mari sama-sama mendoakan semoga Allah ampunkan, limpahkan rahmat, selamatkan dan hapuskan kesalahan Pak Sumit. Kemudian saya letak doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bagi yang selalu solat jenazah, yang biasa solat jenazah, dia akan tahu bahawa di rakaat yang ketiga, dalam takbir yang ketiga dan takbir yang keempat dalam solat jenazah, kita disunahkan untuk mendoakan si mati, betul? Dan apakah sirah doa yang diajarkan Rasulullah SAW untuk kita mendoakan jenazah? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Hadis ni diriwayatkan dalam Sahih Muslim ada, dalam Sunan An-Nasa'i ada, dalam Sunan Ibn Majah ada, dalam Musnad Imam Ahmad pun ada, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila menyolatkan, ya, melakukan solat jenazah kepada salah seorang sahabat Nabi, sahabat lain mendengar dan menghafal doa itu. Apakah doa yang Nabi SAW baca? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Of course ada sambungan dia. Wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wa agsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama yunqqa ath-thawb al abyad ataupun kama naqqaita ath-thawb al abyad min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu jannataka wa a'izhu min 'adzabil qabr atau min 'adzabin nar. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Jadi doa ini adalah sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi doakan doa ni kepada siapa? Kepada sahabat Nabi. Dan kita tahu makam sahabat itu di mana selepas makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tetap mendoakan supaya dimaafkan mereka, diampunkan dosa-dosa mereka. Mungkin ada yang mempersoalkan, dalam doa ni mana ada sebut hapuskan kesalahan? Seolah-olah mereka-mereka yang kritik keras, kritikan mereka sangat keras, bahkan celaan-celaan mereka, hanya doa tu dia celah kata tak beradab buat doa macam ni. Saya faham banyak di antara mereka tak tahu bahasa Arab pun, okay? So kita tak kecil hati, kan? Tak tahu bahasa Arab dan mungkin jarang solat jenazah, okay? Dan bila solat jenazah pun mereka mungkin tak pernah tengok terjemahan dia, kan? Kat sini saya nak berkongsi ilmu, ya? Bagi yang kritik teruk-teruk tu, kan, cuba berhenti sekejap dan belajar. Awak ada sebahagian tanya, di mana ada perkataan hapuskan kesalahan dalam doa ni? Okey, kita tengok doa ni, Allahumma ighfir lahu. Siapa tahu bahasa Arab, saya ajak sama-sama. Basic bahasa Arab pun boleh terima. Ya Allah, ighfir lahu, ampunkan dia. Okey, tak nak masukkan perkataan dosa, tak ada
ada masalah. Kita tak ampun. Sebab orang faham ampunkan apa? Tak akan ampunkan kekayaan, tak akan ampunkan kepandaian. Taklah, mesti ampunkan dosa. Betul? Okay. Tak apalah, kita tak nak letak perkataan dosa kat situ, it's fine. Lepas tu irhamhu, warhamhu ya. Irhamhu, ya Allah rahmati dia. Kemudian wa'afihi. Afihi ni apa? Berikan keafiatan. Afiat ni maksudnya apa? Selamat. Orang Melayu kata sihat wal afiat, kan? Sihat dan afiat, sihat dan selamat, sejahtera. Ada orang sihat tapi tak sejahtera. Ya, jadi kita minta sihat dan sejahtera, sihat wal afiat. Jadi wa'afihi itu dia beri afiat, keselamatan di mana? Di akhirat lah, of course, dalam kubur dan di akhirat kita doakan orang yang dah meninggal. Kemudian perkataan wa'afu anhu keluar. Orang yang tak teliti, dia akan terjemah apa wa'afu anhu? Ampunkan dia juga. So kat situ dah ada repetition. Awal tu ya Allah ampunkan dia, lepas tu hujung dia ampunkan dia. Sedangkan lafaz yang Nabi guna berbeza. Ighfir dengan apa? Wa'fu. Wa'fu. Itu fi'il amr. Ya'fu. Ighfir dan wa'fu. Ya'fu. Ampunkan. Kalau terjemah secara sekilas lalu, ampunkan, ampunkan. Tak tepat terjemahan tu. Apa beza maghfirah dengan afu? Siapa bila baca doa, dia baca terjemahan, awak akan jumpa perkataan afwa juga. Betul. Al-afu. Apa maksudnya? Apa beza maghfirah dengan afu? So orang yang tahu, dia akan terjemahkan berbeza, kan? So kami cuba untuk seteliti yang mungkin boleh terjemahkan doa ini. Maghfirah, ya Allah ampunkan. Maghfirah ni para ulama jelaskan, maksud dia menutup, tutup dosa. So seolah-olah Allah nak kata I forgive you. Nak faham beza dia, tengok perkataan al-afu. Yang kedua tu ampunkan, wa'afu anhu tu. Apa maksud afu? Afu ni dia punya makna yang paling kuat adalah al-mahwu. Mahwu ni apa? Penghapusan. Tadi ampunkan, tutup. Yang kedua adalah hapuskan. Sebab kadang-kadang ada orang ni dia dimaafkan, tetapi kesan perbuatan dia itu tidak dihapuskan Allah. Okay, kita boleh buat dosa, ada tak kesan pada orang? Adakah bila kita taubat saja tiba-tiba kesan tu hilang? Contoh, kita pernah pukul orang, patahkan kaki orang, contohlah. Kita minta ampun pada Allah, tiba-tiba kaki dia jadi normal balik. Ataupun kita cacatkan seseorang dengan kejahatan kita, adakah hanya kerana kita berdoa pada Allah, ya Allah ampunkan aku, Allah akan hapuskan kesan perbuatan kita itu? Tak. Dia akan cacat. Awak buat satu kesalahan, awak mencuri duit, awak minta ampun, adakah bermakna duit itu akan transfer balik secara automatik? Kesalahan itu diperbetulkan dan diperbaiki? Tidak. Jadi maghfirah lain. Al-afu ni Allah ampunkan dan Allah SWT hapuskan kesan kesalahan itu. Antara dua sujud buat dia doa. Betul? Warhamni warhamni warni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu an wa'fu an. Yang kedua tu lebih tinggi makam dia. Okey, Ustaz, kalau kita doa ke orang yang meninggal macam mana dia? Sebab orang yang meninggal ini, tak kira siapa pun dia, mesti ada kesalahan. Dan kesalahan yang dibuat ni kadang-kadang meninggalkan kesan yang lama kepada manusia. Contohlah, saya mengajar perkara yang salah, saya sebarkan hadis palsu kepada awak, dan awak anggap, oh Ustaz Nur dah cakap hadis ni mestilah sahih. Awak pun pegang, awak amal, awak sampaikan kepada keluarga awak, anak isteri awak. Dan atas kesan penyampaian saya yang salah itu, awak tersalah amal. Kesan tersalah amal buruk tak? Buruk. Bahkan kadang-kadang boleh menganiaya orang lain secara langsung. Jadi bila kita mendoakan supaya dosa seseorang itu dihapuskan, kesan-kesan dosa yang dihapuskan, Allah ampunkan dia, dan dalam masa yang sama Allah hapuskan kesan kesalahan yang dibuat. Bila baca komen, saya jumpa komen-komen yang memeranjatkan saya.
Tak payah doa hapuskan dosa. Pak Sumit tak ada salah. Masya-Allah. Tak percaya? Baca sekarang. Masuk. Tak ada salah. Tak payah doa macam ni. Tu saya tanya, adakah makam Pak Sumit ini lebih tinggi daripada makam sahabat-sahabat Nabi? Kenapa? Putus kan? Macam dah sikit dah. Tadi lama ke putus? Tak betul. Tak putus Okey. Ada orang komen ke? Suara kena kuat sikit. Oh, suara kena kuat sikit. Mana dah? Mari kita baca beberapa komen. Ini kita buat social kritik sikit ya, kritikan kepada masyarakat. Ini adalah satu pengzahiran kelampauan, ketaksuban yang melampau. Sehingga ada salah seorang komen, kenapa terhidu cubaan menuhankan manusia dalam komen-komen di sini? Betul? Kenapa dia kata begitu? Sebab memang ada komen-komen yang melampau, yang menghina terus doa tu, mengutuk terus doa tersebut. Sedangkan doa tu adalah doa daripada Nabi SAW. Dan terjemahan tu tepat. Sebab tu ni masalah kejahilan dan ketaksuban. Padahal ni posting doa pun, ni bukan posting apa, bukan posting mengkritik. Tapi sebab ketaksuban dan ketidakfahaman apa sebenarnya yang dikritik, akhirnya jadi begini. Baik, ada yang komen begini, Allahyarham sentiasa menjadi kutukan UND Sidang Kalam yang tak berpuas hati dengan pegangan Allahyarham. Ni saya nak beritahu, ini fitnah. Kami tidak pernah mengutuk Pak Sumit. Yang kami buat adalah kritikan ilmiah. Tak percaya, tengok video Sidang Kalam, type Pak Sumit dan Sidang Kalam. Tengok. Kamu gunakan perkataan kutuk, maksudnya kamu tak kerti beza kutuk dengan kritik. Kutuk lain, hina lain, cerca lain, kritik lain. So sebagai sebuah masyarakat Islam, awak nak kena jujur dan awak nak kena berhati-hati menggunakan perkataan. Yang kena fitnah adalah kami dalam line ni. Ni pahala free kami dapat ni. Yang kata dengan saya, bila nak minta maaf dengan Pak Sumit, ni saya tengok list ni, woi banyak betul ni buat dosa kepada aku ni. Pada Sidang Kalam ni, bila nak minta maaf ni, nanti kita cerita isu bila nak minta maaf pada Pak Sumit. Baca lagi komen. Ada komen yang baik daripada saudara Abdul Rahman Jainuddin. Ni saya tak pernah buat baca komen-komen, tapi sebab isu ni panas. Ramai pengikut-pengikut Pak Sumit marah Sidang Kalam kerana mendoakan Pak Sumit. Jadi ini pengajaran bagi Sidang Kalam. Lain kali kalau orang-orang dah sampai taraf wali ni, tak payah doakan pengampunan untuk mereka. Semua taraf wali tak ada dosa. Wah. Selamat mengundi calon bebas doa. Selamat mengundi calon bebas dosa. Ini sindiran lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang komen macam ni, Sidang Kalam tak ada rasa apa-apa ke? Tak takut ke? Mati tak kena usia. Dulu bukan pernah kata macam-macam ke almarhum Pak Sumit. Dosa kita dengan manusia kena minta maaf dengan manusia itu sendiri. Allah jualah pembimbing sejati seorang mukmin. Moga Allah rahmati roh mereka semua. Wah, ni mendakwa kami membuat dosa kepada Pak Sumit. Apa dosa tu? Cuba jelaskan. Kamu ada baca ke buku saya, Rakib Atib menulis tu, kamu baca ke? Dosa apa? Kritikan itu bukan termasuk di dalam dosa. Kami kritik ada fakta, ada buktinya, bahkan ada videonya. Jadi kamu nak mengata kami melakukan dosa kepada orang tertentu, kamu kena bawa bukti. Kalau tidak, kamu telah membuat fitnah kepada kami. Itulah duk mengata orang sangat. Dah meninggal dah Pak Sumit, mampuslah hang tak sempat minta maaf apa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagus, sahabat-sahabat yang bijak dan cerdik tanya soalan. Kenapa nak minta maaf? Buat apa? Atas dasar apa? Ini orang cerdik, orang yang berfikir, bukan termakan dengan emosi. Jadi saya nak cari komen yang ekstrim. Cara penulisan dan ucapan pun macam tak puas hati. Apalah kesalahan orang yang macam Pak Sumit tu buat? Heran saya, fahaman apa yang Puak Sidang Kalam ni pakai. Apalah salah orang yang macam Pak Sumit tu buat? So yang menulis komen ni nak cuba dakwa kok, tak ada kesalahan. Doakan hapuskan kesalahan pun tak boleh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang kami cuba nak hapuskan. Ketaksuban seperti ini kami cuba nak hapuskan. Ini lagi satu.
Ni taraf profesor ni, saya tak payah sebut nama. Tiba-tiba komen, dalam komen orang sedang berdoa untuk orang yang telah meninggal ni. Orang-orang macam ni yang bercakap pasal adab ni, lihat apa komen-komen mereka. Sedap gelak-gelak Takai ni salah seorang anak murid Pak Sumit yang kami kritik secara langsung. So tiba-tiba dia kata sedap gelak-gelak Takai. Apa kena mengena Takai ni dengan posting ni? Takai orang lain, Pak Sumit orang lain. Jadi mana adab orang seperti ini? Ini taraf profesor ni. Ada yang komen macam ni, lebih baik geng sedang dalam doa minta selamatkan diri sendiri yang penuh kesalahan. So menyindir seolah tak payah doakan Allah ampunkan kesalahan Pak Sumit. Doa minta, ini doa lah. Dalam solat jenazah tu kita ada doa kepada orang lain dan juga doa untuk diri kita. Bila kita buat doa macam ni untuk beliau, untuk almarhum. Ingat sunnah tapi punah berat sidang kalam. Hadis ni orang tak perasan. Baru-baru ni juga salah seorang ustaz, Al-Khairis nama dia, ada mempromosi satu buku doa. Dia belajar agama kan. Dia dalam proses dia pergi universiti belajar agama. Bismillah. Apa dia kata? Dia tengah promote kitab-kitab doa daripada sunnah Nabi. Orang komen, ni nak promote buku Wahabi ni. Orang macam ni mereka tak perasan tau. Mereka mendakwa cinta Nabi, cinta Rasul. Akhirnya mereka mengutuk doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengutuk doa Rasulullah, mengutuk sunnah Nabi kerana kebencian buta kepada Wahabi. Ni contoh ni dalam posting ni. Ni saya nak buat kritikan keras ni. Saya yakin 100% mereka yang kutuk sidang kalam Habib Besar ni, kalau saya tanya kepada mereka, di mana kewahabian sidang kalam? Apa prinsip-prinsip Wahabi yang sidang kalam pegang? Satu pun takkan boleh jawab. Saya tanya sekarang ni, apakah kewahabian sidang kalam? Nyatakan prinsip-prinsip sidang kalam yang bersamaan dengan prinsip Wahabi. Dan Ustaz Al-Khairis tu kena, doa-doa Nabi pun dikatakan sebagai buku Wahabi. So pelabelan Wahabi ni dah sampai satu level ekstrim sebenarnya. Ni dah ekstrim yang sangat melampau. Bukan kita nafi adanya Wahabi, ada. Tapi kamu nak label sesuatu pegangan sebagai Wahabi, kamu kena bawa ciri-cirinya. Kamu beritahu kamu Wahabi sebab A, B, C, D, E, F, G. Dan beritahu di mana kenanya dengan apa yang sedang kalam bawa. Ada yang komen, Mat Nodros anak haram, semoga mampus tepi jalan. Tengok ini orang-orang yang berkomen begini sebab dia nak pertahankan wali. Bagi dia nak mempertahankan wali. Tapi kelakuan dia ini, saya yakin kalau Pak Sumit masih hidup, Pak Sumit juga akan memarahi sikap seperti ini. Bila hati tak tenteram dengan ilmu, dia rasa ilmu dia je belajar je yang betul, sampai semua orang nak korek cari salah. Ni sama juga kritikan kepada Pak tu, hapuskan kesalahan. Ada komen terus, biadab. Dia tujukan kepada apa ni sebenarnya mereka ni? Mereka tak perasan ni. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi saya ni dah over sebenarnya. Rasanya akar jumpa ada komen-komen yang ni, bacakan terus kat saya. Rosli SIX SQN, bagus komen dia. Sunnah aswaja ni adalah sedekah Al-Fatihah buat si mati. Bila ada orang doakan si mati dengan doa yang diajar oleh Nabi, dia rasa macam orang kata si mati banyak kesalahan. Itulah akibat apabila sentiasa jauh dari sunnah. Itulah akibat apabila sentiasa dekat dengan bid'ah. Ini saya setuju. Orang meninggal, kita disunnahkan buat apa? Doa kan? Ada doa yang Nabi ajar. Tapi hari ni Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Perasan tak masalah bid'ah? Bid'ah ni nampak okey, tak ada masalah, baca Fatihah je. Tapi kerana bid'ah tu dia menenggelamkan sunnah Nabi, sehingga orang anggap sunnah Nabi itu yang bid'ah. Nampak tak? Faham? Apa salahnya cakap Al-Fatihah? Betul. Kalau kita fikir balik, dia just baca Quran, Fatihah. Tapi bila awak tinggikan bid'ah dan awak tenggelamkan sunnah, akhirnya sunnah orang akan anggap sebagai bid'ah. Sebab tu orang kutuk. Nampak? Orang tak tahu pun itu sunnah Nabi. Sebab apa? Tenggelam dengan orang meninggal je Al-Fatihah,
Al-Fatihah, Al-Fatihah. Jangan buat macam tu. Orang meninggal nak buat poster ke apa, tulis kat situ Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'afanhu. Tulis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sunnahnya. Lagi satu, sidang kolam dalam berdoa sempat lagi menganjing, niat nak memburukkan Pak Sumit. Iblis ni hati. Saya ni kelakar Zat. Apa dia? Orang ucap takziah pun duk melabel lagi. Mungkin kena ucap tahniah kot. Betul? Saya pun tu baca komen. Kami ucap takziah pun orang duk melabel. So nak kena ucap apa? Tahniah kepada ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin ada yang tanya kenapa baca komen-komen ni. Saya nak tunjukkan kepada awak, ini adalah krisis ketaksuban yang melampau. Bila tidak dikawal kasih sayang kepada seorang yang kamu anggap sebagai wali, sehingga kamu mempertahankannya atas dasar apa pun, betul ke salah ke tak kisah, yang penting dia bagi aku wali, siapa kritik dia Wahabi. Ini adalah penyakit kemandolan akal yang sangat teruk. Panjang komen ni. Panjang komen. Banyak ni keluar. Punca ni satu, mereka meyakini 100% bahawa Pak Sumit adalah wali. Itu pernah kami bahaskan sebelum ni. Kamu nak mendakwa seseorang itu wali, secara zon cukup mengatakan bahawa orang ini menunjukkan tanda-tanda kesolehan. Stop di situ. Kamu pergi lebih jauh daripada itu, kamu telah melangkau hak kamu sebagai manusia. Sebab mendakwa seseorang itu wali, wali apa maksud dia? Salah satu makna dia yang dikasihi Allah, yang dicintai Allah. Kamu nak dakwa bahawa kamu tahu dengan yakin dan pasti Allah mencintai dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai sanggup mengutuk orang yang tak sependapat dengan Pak Sumit. Itu adalah satu bentuk kebiadaban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan saya pernah cerita sebuah hadis, Nabi sendiri tidak berani mengatakan sahabat ni masuk syurga. Yes, 10 sahabat utama tu Nabi janjikan syurga. Tapi ada sahabat lain Nabi siap tegur lagi. Seorang wanita yang kata, oh, kamu ni dalam keadaan yang baik sekarang ni, dirahmati Allah. Nabi kata, macam mana tahu? Nabi tanya seorang sahabat wanita, kerana sahabat wanita tu kata, yang meninggal ni, sahabat Nabi yang meninggal ni dalam keadaan dirahmati Allah. Nabi tanya, macam mana tahu? Saya nak jawab. Apa wanita tu kata? Kalaulah orang baik ini ya Rasulullah tak dirahmati, siapa lagi yang dirahmati? Tapi itu pun Nabi tak terima. Nabi tak terima jawapan macam tu. So wanita tu kata, semenjak daripada hari itu aku tidak akan mendakwa-dakwi begitu lagi. Nabi nak beritahu, selagi Allah tak beritahu, kita tak boleh suka-suka cakap macam tu. Tak boleh. Lagi satu, di akhirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak tahu bahawa sebahagian sahabatnya tu ahli neraka. Ini hadisun sahih, Nabi selepas wafat. Kalau geng-geng sufi melampau ni, dia akan kata, oh, Nabi ni bila lepas meninggal, dia punya power double. Nabi tahu semua benda, Nabi hadir di semua tempat, hadir wa nazir. Tapi dalam hadis sahih, Nabi di akhirat, Nabi panggil sahabat Nabi yang Nabi sangka dia orang sahabat Nabi, dipanggil. Memanglah dia orang hidup zaman Nabi, amal depan Nabi, Nabi ingat mereka sahabat. Tapi ni segelintir saja, ini termasuk golongan munafiqun yang Allah tak beritahu pada Nabi. Tengok. Tapi malaikat datang kata, ya Muhammad, mereka bukan sahabat kamu. Selepas kamu wafat, kamu tak tahu apa mereka buat. Nabi pun tak tahu tentang sahabat dia. Dia orang ni, orang macam ni, confident, wali. Jangan siapa berani mengkritik. Siapa kritik, Wahabi dia. Mereka tak sedar mereka melakukan dosa sebenarnya dengan kata benda-benda macam itu. Itu adalah maksiat. Kalam maksiat. First, mengatakan dengan yakin kamu tahu siapa wali, siapa bukan wali. Lepas tu kamu mengutuk orang yang mengkritik orang yang kamu menganggap wali, dan kamu tidak menahan mulut. Dan bila kamu kata kritikan itu salah, ataupun kamu kata kritikan itu adalah kutukan,
kamu mesti justify. There needs to be justification. Di mana kutukan yang dilakukan oleh Sidang Kalam kepada Pak Sumit? Kritikan yang kami buat itu adalah berkenaan dengan satu kalam Pak Sumit yang dinukil dan diletakkan dalam bentuk poster yang di-share banyak kali. Apa Pak Sumit kata? Iman ni di luar akal. Betul? Ingat tak saya buat kritikan? Iman di luar akal. Dan dia kata kalaulah kita hidup di zaman Nabi Nuh yang buat bahtera dekat tengah-tengah kawasan yang tak ada air, kita pun akan mengingkari dia, or something like that. So saya kritik, saya kata kalam ini bahaya, ini tak betul, ini tidak selari dengan jalan Asy'ariyah. Iman bukan di luar akal. Sebab bila kata di luar akal tu mak dia ada apa? Apa maksud luar akal? Mustahil ke akal manusia tak boleh nak gapai? Apa maksud dia? Kita kena jelaskan. Kalau kata dia di luar akal dalam bentuk kata dia mustahil secara akal, maka itu dah merobohkan agama. Iman pada Allah mustahil aklan ke? Tidak. Beriman kepada malaikat mustahil secara aklan ke? Tidak. Dalam akidah Asy'ariyah sepakat tidak. So nak kata iman di luar akal tu maksudnya apa? Dan apa yang berlaku di zaman Nabi Nuh itu bukan di luar akal. Sebab itu wahyu Allah bagi kepada Nabi Nuh. Dan mustahil ke berlaku banjir besar-besaran? Mustahil ke hujan lebat turun? Mustahil ke bumi mengeluarkan airnya dengan banyak? Mustahil. Yang ditolak oleh kaum Nabi Nuh, apa yang dia tolak sebenarnya kepada Nabi Nuh? Bukan sebab Nabi Nuh buat bahtera kat tengah-tengah kawasan yang tak ada air. Sebab Nabi Nuh panggil mereka kepada tauhid. Mereka nak sembah berhala. Itu isu dia. So itu yang kami kritik. Lepas tu salah seorang murid yang bernama, yang letak Facebook name dia Takai, disuruh untuk buat Mozilla. Dan dalam Mozilla tu berapa bulan tak kerja, sampai terpaksa jual barang kemas isteri, terpaksa makan ayam KFC seketul beramai-ramai. Lepas tu dia dakwa bahawa satu hari ada orang letak duit dekat dia punya pintu. Seolah-olah nak dakwa bahawa ni ikut cakap wali selamat. Tak kerja berapa bulan pun tak ada masalah. Susah, warga hidup susah pun tak ada masalah. So saya kata ini hulu. Dan kalau duit yang ditabur kat dekat depan rumah tu, macam-macam kemungkinan boleh berlaku. Bila berlaku pelampauan dalam agama, siapa yang happy? Saya tanya awak. Antaranya adalah syaitan. Syaitan akan happy. Dan bila syaitan ni happy, dia akan buat benda-benda luar biasa. Ini saya kata satu kemungkinan boleh berlaku. Ini dia panggil istidraj kan. You tak ikut sunnah Nabi, you buat bid'ah, istidraj boleh berlaku. Dan bila istidraj berlaku, kamu jangan pula anggap benda tu karamah. Kamu nak kata satu benda tu karamah, kayu ukurnya apa? Itu yang kami kritik. Di mananya kami kutuk? So kumpulan yang mengatakan bahawa kami mengutuk Pak Sumit, datangkan bukti. Kalau tidak, itu telah dikira sebagai fitnah. Kalau Allah lembutkan hati saya maafkan awak. Tapi kalau Allah tidak lembutkan hati saya, then you have to answer in front of Allah. Yang kami tidak tarik balik kritikan kami kepada Pak Sumit. Kalau benar kalam itu dinisbahkan kepada dia, kami tak tarik balik kritikan kami kepada Takai. So, siapa belum baca boleh baca. Tengok ada lagi celaka tukang post ni. Celakakan kami hanya berdoa dengan doa Rasulullah. Yes. Just nak tambah poin Ustaz tentang doa yang kita semua buat pada hari Jumaat, which is Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Jadi macam mana orang boleh justify bila dia solat Jumaat dia buat doa yang sama lah kan? Dia nak kata gini, dia nak kata bahawa cukuplah kita ampunkan, tak payah letak hapuskan dosa. Bagi mereka kalam tu kasar. Tapi itulah terjemahan yang paling tepat kepada wa'fu anhu. Sebab dia kata Pak Sumit ni tak ada salah, so nak minta ampun salah apa? Ini yang SK daripada dulu sampai sekarang tentang, betul? Sebab tu saya ambil perhatian keseriusan benda ni. Pihak yang kata saya ataupun SK kena minta maaf kepada Pak Sumit, dalam permintaan itu sudah ada fitnah. Saya nak beritahu yang komen macam ni, awak kata bila nak minta maaf kepada Pak Sumit dia dah tak ada, macam nak minta maaf. Kenyataan itu sendiri adalah satu fitnah di dalamnya. Dah ada implied fitnah bahawa kami melakukan satu kesalahan dan kami belum minta maaf. Itu adalah fitnah saya nak kata
cukup saya berhenti dekat situ. Kecuali kalau awak dapat buktikan. Saya ingatkan sebab awak sesama Islam dengan saya. Bila kita buat dosa macam ni, kita tak sedar kita buat dosa, perlu disedarkan. Di sini saya buat satu khidmat kepada awak untuk saya sedarkan apa awak buat itu adalah dosa dalam agama. Okey. Baik, next point yang lebih penting. Saya bimbang satu benda. Bila tengok tahap ketaksuban macam ni, tidak mustahil akan berlaku penyembahan kubur. Okey. Saya mohon sangat-sangat kepada keluarga Pak Sumit, semoga Allah berikan ketabahan kepada anda untuk melalui waktu-waktu yang susah ini. Dan saya mohon maaf terpaksa keluarkan isu ni sekarang, kerana kami kena jaga maruah kami, ya. Sebab takut orang yang tak faham baca ni tengok kami sedang mengutuk Pak Sumit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma saya harap dan saya minta supaya jaga betul-betul kubur tu, makam. Kalau tengok tahap ketaksuban macam ini, saya tidak terperanjat kalau berlaku penyembahan kubur. Jikalau tidak dibiarkan, kalau dibiarkan dan tidak ditegur, mungkin tak akan berlaku dalam masa seminggu 2 minggu ni. Dan jangan terkejut kalau level dia akan jadi macam level makam Habib Noor dekat Singapura. Peringatan sudah disampaikan. Saya harap sewaktu hidup Pak Sumit tidak mengajar ketaksuban kepada orang soleh. Tidak mengajar minta-minta kepada wali. Datang ke kubur minta keampunan, minta rezeki kepada wali. Saya harap beliau tidak mengajarkan begitu. Dan saya harap keluarga Pak Sumit ambil this seriously. Tahap ketaksuban kepada Pak Sumit sudah sangat tinggi. Keluarga kena main peranan. Nampak apa-apa ciri-ciri ketaksuban orang yang ziarah ni, tolong tu. Dan bukan saja mereka, tapi para ulama yang ada di sekeliling, para asatizah, para ilmuwan yang ada di sekeliling. Sebab dia boleh bawa ke situ. Ini satu fenomena, ya, saya nak beritahu ini sebagai satu fenomena. Lately ada puak-puak yang menaikkan beliau ke makam-makam tertentu bila hak, saya kata, tanpa hak. Dan selepas beliau meninggal ini, just wait for it, dia akan digandakan 2 kali ganda. Biasanya macam tu, betul tak? Lepas ni nanti kan awak akan dengar kisah-kisah pelik-pelik yang diriwayatkan oleh sebahagian orang yang mendakwa murid-muridnya. Dia begini, dia begitu, dia begini, dia begitu. Ini karamahnya, itu karamahnya. Orang yang dengar akan buat apa? Yang jahil, tidak ada ilmu, dia akan pergi dan dia akan minta terus. Kalau ini berlaku dan ini dibiarkan, kita semua bersama-sama akan menanggung. Tapi alhamdulillah sidang kalam sudah sampaikan. Kami berdoa kepada Allah supaya kami tidak dipertanggungjawabkan, ya, tidak dipertanggungjawabkan. So this is a more important point sebenarnya. Dia, anda rasa lah dia boleh jadi juga sebab risiko kat di makam tu dekat Kedah tu ramai agak lah geng-geng yang daripada Yaman ni, yang kuburiun. Sebahagiannya, ya. Itulah, memang this worry is valid, is valid. Dan sekarang ni pula tengah ada demam wali. Ada demam ni. Demam wali ini dah berlaku sejak 10, 15, 20 tahun lepas. Pak Sumit disebarkan sebagai dia pasak bumi. Pasak bumi ni apa tau? Dalam bahasa Melayu, watad. Salah satu label wali yang dipanggil sebagai makam watad, al-autad. Dia mendakwa bahawa orang macam ni adalah pasak bumi. Mereka lah yang, yalah, rahmat Allah turun kerana mereka, doa mereka itu mustajab. Balak tidak turun kerana adanya mereka. So bila mereka telah diambil Allah Subhanahu Wa Taala, maka perkara-perkara seperti ini kemungkinan akan berlaku. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah zahirkan lebih ramai wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang soleh. Orang-orang soleh ni kadang-kadang tidak dikenali pun. Wali-wali yang Allah sayang ni kadang-kadang tidak dikenali. Betul? Dan kadang-kadang orang-orang yang dikenali ni sebenarnya pun kita tak tahu tahap mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab penghakiman manusia itu lain dengan penghakiman Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu. Kita doa kepada Allah supaya Allah jadikan kita semua wali-wali Allah. Tapi nak pasti kita jadi ataupun tidak, akhirat saja kita tahu. Jangan duk mandai-mandai kat dunia ni, duk canang. Lepas tu duk marah orang lain kalau tak walikan orang yang awak walikan. Jangan. Itu sendiri adalah satu dosa sebenarnya. Jadi itu taqawul ala Allah. Awak mereka cerita atas nama Allah Subhanahu Wa Taala.
la nuzakki 'ala Allahi ahadan. Kami tidak akan berani menyucikan sesiapa, mendakwa bahawa seseorang itu suci 'ala Allahi ahadan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kami tak akan berani buat perkara macam itu. Saya sedih sebenarnya saya nak kata, sebab ni hari kematian seseorang, sepatutnya benda macam ni tak berlaku. Saya sedih sebab tahap dia sudah sampai ke sini. Okay, I didn't expect this actually. Seriously, I didn't expect this. I didn't expect that it went this low, sampai ke tahap begitu rendah sekali. Tapi apa nak buat, Allah nak zahirkan apa yang kami cakap selama ini tidak salah. You see in front of your eyes what is going on. Bukan sikit, ramai tu kan komen macam tu. Bukan sikit,